antara perkara yang wajib kita pegang sungguh-sungguh dalam hati ialah nanti di hari kiamat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat kepada sekalian hamba Allah Ta'ala, masuk yang muslim, masuk yang tidak muslim. Dengan makna apa tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjalankan hisabnya, menimbang amal ibadah hamba. Kerana selepas daripada kita nanti dibangkitkan oleh Allah daripada kubur masing-masing, kemudian di dalam masa yang tertentu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua pergi ke padang mahsyar. Dan di padang mahsyar itu pula berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun di situ, kemudian barulah mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermaksud hari ini bangkit daripada kubur, hari ini pergi berhimpun di padang mahsyar, hari ini juga akan dihisab, bukan. Bukan demikian. Berpuluh-puluh tahun susah payah di padang mahsyar. Yang bini tak kena suami, yang suami tak kena bini, yang anak-anak tak pedulikan mak bapak tak pedulikan anak-anak. Masing-masing kelakuan kita nanti di padang mahsyar. Satu keadaan yang sangat menggerunkan, menakutkan. Kita tengok di negara perang Palestin. Meskipun mereka duduk dalam kucar-kacir yang dahsyat, tapi masih lagi memikirkan isteri, anak-anak, masih cari lagi mana anak, mana bini, mana laki. Padahal dahsyat dah tu perangan. Nak ceritakan di padang mahsyar besok jauh berlipat kali ganda dahsyat daripada tu lagi. Sehingga suami takkan fikir tentang bini dia, bini takkan terfikir tentang laki dia, anak-anak takkan terfikir tentang adik-beradik dan yang lain-lain. Kerana terlalu menggerunkan, menakutkan, merisaukan, membimbangkan. Allah, kita semua akan pergi di situ. Kita semua akan mengalami peristiwa perhimpunan di padang mahsyar besok. Kita semua ni lah. Tak ada seorang pun yang tercicir, yang tertinggal. Semua akan berada di padang mahsyar, membawa bekal masing-masing, membawa hati masing-masing. Kalau baik, baiklah, kalau jahat, jahatlah. Sebab tu kita kena fikir, kita ni orang beriman dengan hari kiamat. Setiap perbuatan kita, zahir dan batin, akan ada balasannya nanti. Maka beruntunglah orang yang menggunakan akal, yang berilmu dalam berperang dengan nafsu dan syaitan, yang selamat daripada tipu daya dan permainan syaitan yang nak membinasakan hari akhirat itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kepada sekalian hamba Allah di hari kiamat kelak, ketika di dalam huru hara yang amat besar, huru hara yang sangat dahsyat, sangat besar, sangat dahsyat huru hara di hari kiamat besok, dengan keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan tidak ada makan minum, masing-masing dalam kesusahan, masing-masing dalam ketakutan. Sini atas dunia ni susah-susah pun boleh kita nak berteduh mana-mana, boleh nak makan makanan dalam tong-tong sampah pun kita boleh kutip. Di padang mahsyar tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada makanan, tak ada minuman. Jadi wajib yakin adanya huru hara nanti di hari kiamat, wajib.
Seperti mana disebut dalam kitab ni. Dia kata apabila menyatakan panas hari kiamat tersebut di dalam khabar apabila adalah hari kiamat menghimpun oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang awalin dan akhirin, semuanya daripada manusia yang terawal hinggalah manusia yang terakhir, semuanya akan dihimpunkan dan dihampirkan matahari daripada kepala mereka itu. Matahari duduk dekat atas kepala kita orang di waktu di padang mahsyar. Ni suasana di padang mahsyar besok ni. Tapi ada golongan yang istimewa yang diselamatkan oleh Allah daripada panas yang dahsyat di hari kiamat tu. Jadi ada 7 golongan Nabi kata. Di antara salah satu daripada 7 golongan iaitu mana? Iaitu orang yang meninggalkan perzinaan, orang yang menahan dirinya daripada maksiat kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara orang yang akan diteduhkan oleh Allah nanti di bawah bayang arsyillah. Tapi ada yang tak diteduhkan, ada yang duduk bawah matahari tu. Allah. Sekarang ni kalau ikut kajian sains berapa kilometer matahari tu? Berapa jaraknya daripada bumi pun menggelegak dah kepala otak itu panas. Pun cari tempat teduh dah kita tak tahan dah, panas. Dah duduk dalam rumah ni. Tak ada aircon ni. Tak ada kipas tapi duduk bawah teduh. Tapi panas. Padahal matahari ribu kilometer jauh. Ini atas kepala gitu. Tak ada pakaian, tak ada kipas angin, tak ada aircon, tak ada bayang. Hari kiamat besok padang mahsyar. Jadi jangan kita jangan berani sangat. Kena takut, kena risau, kena bimbang kerana perkara ini, perkara yang wajib kita semua, anak bini kita, mak bapak kita, kawan-kawan kita akan tempuhi. Semua kita ni akan berhimpun di sana besok. Tapi sini kita bertegur siapa dekat sana dah. Macam tak pernah kenal latah dunia dulu. Ibaratnya macam tak pernah kenal latah dunia dulu. Kenapa tu? Kerana terlalu takut dengan dosa masing-masing. Kerana terlalu takut dengan dosa masing-masing, sampai tak ada masa nak terdetik dalam hati terfikir tentang orang lain. Tak sama macam dunia ni. Atas dunia ni kita tak ada terdetik langsung nak mikir tentang diri sendiri, sebab sibuk dengan dosa orang lain. Terbalik dengan hari kiamat besok, tak terdetik pun tentang orang lain, kerana terlalu takut dengan dosa dan maksiat masing-masing. Terbalik dengan keadaan dunia ni, kita sampai tak ada masa nak fikir tentang hati kita yang kotor ni, kerana sibuk berfikir tentang dosa orang lain. Sebab kat sini kita duduk dalam aman, damai, tenteram, kenyang, kaya. Sebab tu tak nampak lagi azab depan mata kita. Itu yang membuatkan kita ni tak takut dengan dosa kita. Tapi di hari kiamat tak terfikir, tak terdetik nak mikir dosa orang. Semua telanjang bogel di padang mahsyar tu, tak berpakaian, tapi tak ada terlintas nak jeling orang. Tak ada terlintas nak jeling orang, nak tengok aurat orang, kerana terlalu takut dengan dosa masing-masing. Tak terakal macam mana dahsyatnya suasana di padang mahsyar tu. Kita semua akan alami, kita akan pergi di situ. Kita akan pergi, semua akan pergi. Semua akan pergi. Dia apa persiapan kita? Dan bersangatan mereka itu, jadi matahari itu dihampirkan atas kepala mereka itu, dan bersangatan atas mereka itu pada hari kiamat panas, maka keluarlah satu cawang daripada api neraka seperti payung, kemudian menyerulah orang yang menyeru segala jamaah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Baik. Jadi di hari kiamat kelak, ketika di dalam huru hara yang amat besar, tidak pernah terjadi lagi huru hara yang sedahsyat huru hara di hari kiamat. Sejak mula alam ini diciptakan sehinggalah di hari kiamat besok, tak pernah lagi Allah menjadikan huru hara seperti hari kiamat di padang mahsyar. Tak pernah lagi ada sejarah huru hara yang macam tu. Perang dunia pertama, perang dunia ketiga, perang dunia kedua, kita kata dahsyat dah begini dan begitu. Tsunami, gempa sini, tak sama. Kalau nak dihimpunkan segala sejarah malapetaka yang pernah berlaku atas dunia ni sejak dunia dijadikan, dihimpunkan segala tu, tidak menyamai dengan dahsyatnya huru hara di hari kiamat besok. Tak sama, tidak sama sekali. Kesusahan, susah yang pertama, susahnya sebab tak ada amal soleh yang kita bawa balik. Balik akhirat muflis, balik akhirat fakir miskin, sebab amalan kita rosak atas dunia. Sebab amalan kita tak betul atas dunia, beramal tanpa ilmu, beramal campur-campur, dosa pembuat, maksiat pembuat. Lidah kita baca Quran, lidah kita juga caci maki, fitnah orang lain. Mata kita tengok Quran, mata kita juga tengok benda haram, telinga kita juga dengar ilmu, telinga kita juga dengar umpatan, tuhmahan, fitnah, mengadu domba. Perut kita masukkan juga benda halal, masukkan juga benda haram. Hati kita sifat baik pun ada, sifat jahat busuk pun kita simpan sekali. Na'udzubillah min zalik. Jadi kesusahan yang sangat-sangat di hari kiamat. Bukan susah harta ni. Nabi kata dah, ramai di kalangan orang dalam api neraka itu orang fakir, iaitu fakir ilmu. Orang yang fakir ilmu lah yang paling ramai dalam neraka Allah. Dengan makna tak berilmu, tak belajar agama, ataupun berilmu tapi tidak beramal dengan ilmu. Sama je, 2 kali 5. Yang tak menuntut ilmu, kemudian yang menuntut ilmu tapi tidak beramal dengan ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang paling ramai dalam neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kena menuntut ilmu dan beramal dengan ilmu. Bila nak beramal dengan ilmu, pasti ada cubaan-cubaan yang Allah akan datangkan. Nak tengok adakah kita berjaya mengamalkan ilmu yang kita dah belajar, ataupun kita mensia-siakan ilmu yang kita dah belajar. Tahu dah sifat mazmumah macam mana, sifat mahmudah macam mana. Maka Allah uji, Allah datangkan kepada kita orang-orang yang begini dan begitu sebagai asbab ujian dia. Nak tengok beramal ke tidak itu. Nak tengok beramal ke tidak. Kita dah belajar tentang sangka baik, sangka baik, sangka baik. Allah datangkan ujian, Allah hadapkan, Allah sengaja dengan kehendak Allah menjadikan asbab nak tengok kita ni masih suka bersangka jahat ataupun dah mula nak bersangka baik dah. Tengok baru tahu amalan kita tu manfaat, ilmu kita manfaat ataupun tidak. Kalau tak diuji kita tak tahu. Kalau tak diuji kita tak tahu ilmu yang ada pada kita ni bermanfaat untuk diri kita ataupun sebagai maklumat je. Kalau sekadar maklumat, siapa-siapa pun boleh belajar, siapa-siapa pun boleh mendengar. Orang bukan Islam pun boleh duduk dalam masjid kita ni, duduk dengar kuliah. Mereka pun boleh faham sebab mereka waras. Mereka boleh berfikir, mereka boleh memahami. Tapi amalan tu yang membezakan. Amalan tu yang membezakan, bukan mengetahui. Mengetahui ni semua orang boleh tahu. Orang bukan Islam, dia belajar tasawuf, sifat mazmumah, sifat mahmudah, oh dia boleh faham. Oh itu makna sangka jahat, oh itu makna sangka baik, oh dia faham. Kita pun faham juga. Tapi adakah kita mampu beramal ataupun bagaimana? Maka Allah datangkan ujian.
Supaya bila kita gagal, ada usaha, aku nak usaha lagi, aku nak baiki lagi. Banyak kali dah Allah uji hati aku ni, gagal, esok sangka jahat, ya astagfirullahalazim, oh tak ke mana lagi aku ni, tak ke mana lagi ni. Kemudian Allah datangkan ujian lagi. Tengok adakah ada kemajuan dia ataupun masih di situ lagi. Allah Ta'ala nak menguji kesabaran, kesungguhan hamba tadi dalam nak mencari redha Allah. Baik, jadi susah di padang mahsyar itu susah. Tidak ada kesusahan atas dunia ni seperti kesusahan yang kita akan alami di padang mahsyar besok. Bahaya yang amat berat. Bahaya pun sama, tidak ada jenis bahaya yang ada atas dunia ni sama seperti bahaya yang terdapat di hari kiamat besok, ataupun bahaya yang kita akan tempuhi saat nak bertemu dengan malaikat maut. Nak bertemu malaikat maut ni bahaya. Tidak pernah ada bahaya yang macam tu. Tapi kita ni manusia, kita hanya terlalu memikirkan bahaya dunia. Bahaya dunia, celaka dunia, susah dunia, azab dunia. Itu yang kita fikir, itu yang kita risaukan, itu yang kita takutkan, itu yang kita bimbangkan, itu yang kita streskan. Tentang kesusahan, kecelakaan, azab, siksaan, bahaya dunia. Kita tak pernah terfikir, tak pernah risau pun bagaimana nak menghadapi bahaya sewaktu bertemu dengan malaikat Israel. Tak pernah fikir macam mana aku nak selamatkan. Ramai yang celaka waktu bertemu dengan malaikat maut. Ramai yang runtuh imannya. Ramai yang mati dalam keadaan tidak beriman. Aku ni bagaimana besok? Ya Allah, takutnya lah. Bahaya sangat. Bahaya sangat-sangat nak bertemu malaikat maut. Itu malaikat maut punya cerita. Tu nanti dalam kubur pula nak bertemu malaikat muka nakir, bahaya lagi. Tapi kita tak pernah fikir pun tentang bahaya-bahaya tu. Kita tak pernah terfikir pun, tak pernah susah hati pun tentang benda tu. Sebaliknya hati kita ni penuh dengan susah yang bangsa dunia. Susah duit tak banyak, susah orang tak pandang, susah orang tak kenal, susah orang tak puji. Tu. Susah tak kaya macam orang lain. Itu yang kita susahkan. Susah orang sakit hati dengan kita. Susah hati sebab orang suka fitnah kita. Susah hati sebab orang suka bersangka jahat dengan kita. Susah hati ramai yang berdengki berdendam dengan kita. Itu kita susah hati. Padahal yang kita susahkan tadi itu semuanya jenis kesusahan dunia. Kesusahan yang bangsa kiamat, kesusahan kecelakaan yang bangsa akhirat ni tak ramai yang peduli. Tak ramai yang ambil peduli pun. Kita pun tak ambil peduli. Tak ada terfikir merenung macam mana nanti. Saat orang lain tak tahu keadaan aku sahaja yang dapat melihat malaikat maut pada waktu itu. Aku sahaja yang mendengar suara malaikat maut pada waktu itu. Aku sahaja yang akan merasai kesakitan yang sangat dahsyat waktu roh aku nak dikeluarkan. Macam mana bahayanya, ya Allah. Tak pernah kita terfikir pun dia. Sebab hati kita ni dilekakan, disibukkan dengan hal-hal dunia. Itu bahaya yang amat berat. Semakin maknanya bahaya kecelakaan yang akan dilalui oleh kita di hari kiamat. Sejak mula kita mati, bahaya yang akan datang tu lebih dahsyat, 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 lebih dahsyat. Maknanya sakaratul maut tu dahsyat lah. Bahaya yang selepas daripada sakaratul maut tu jauh lebih dahsyat daripada saat sakaratul maut tu pula. Maknanya dalam kubur tu pula. Dalam kubur tu dahsyat dah bahayanya berbanding dengan saat sakaratul maut tadi. Lepas daripada tu jauh lebih dahsyat. Makna begitulah keadaan azab, kesusahan, kecelakaan yang menanti hamba-hamba Allah yang tidak beriman ataupun yang tidak beramal soleh. Maknanya azab yang menanti itu semakin dahsyat maksudnya. Semakin dahsyat maksudnya. Bukan azabnya semakin ringan, semakin ringan, semakin ringan. Tidak. Semakin dahsyat, semakin dahsyat, semakin tak tertanggung, semakin tak tertanggung, semakin tak tertanggung.
Begitulah sebaliknya kalau dia orang soleh, kalau dia orang yang solehah, kalau waktu matinya itu sebelum waktu bertemu dengan malaikat maut, dibukakan hijab, nampak tempat tinggalnya dalam syurga, dapat tahu dah nikmat-nikmat yang bakal dia merasai. Nikmat dah, nantilah dalam kubur jauh lebih nikmat daripada itu lagi. Lepas tu makin nikmat, makin nikmat, makin nikmat, sampailah ke dalam syurga besok. Kalau azab semakin azab, kalau nikmat semakin nikmat. Kalau azab semakin azab yang tidak berkesudahan, yang tidak berpenghujung. Kalau nikmat, nikmat yang tidak berkesudahan. Seperti yang Allah janjikan, nikmat syurga itu tak sudah-sudah. Itu dengan kehendak Allah, bukan bermaksud syurga dan nikmat yang itu bersifat baqa, seperti Allah tidak menerima binasa, bukan. Itu kehendak Allah, Allah nak pelihara nikmat tu berpanjangan untuk hamba-Nya yang beriman, yang beramal soleh. Jadi kita kena buat persiapan betul-betul. Atas dunia ni masa dah tak banyak dah, 2-3 hari lagi sampailah waktu kita. Bila lagi kita nak baiki hati kita ni? Hati kita ni lah yang paling banyak penyakit, nak bandingkan dengan zahir kita. Allahu Akbar. Yang amat besar, yang amat berat di dalam padang mahsyar ialah mana? Ialah syafaat tadi yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, iaitu mana? Meringankan azab. Ini di antara jenis syafaat yang diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara syafaat yang akan diperolehi oleh umatnya, iaitu diringankan azab. Azabnya berat, tapi apabila dia memperolehi syafaat, diringankan azab. Tapi Nabi dah pecah rahsia, Nabi dah bagi tahu orang yang paling banyak salawatnya dialah yang lebih utama mendapat syafaat. Jadi jangan sia-siakan peluang tu. Jangan sia-siakan peluang tu. Perbanyakkan salawat, tak peduli salawat jenis apa, panjang ke pendek ke, makna perbanyakkan. Bagi orang yang banyak masa, dia banyak masa, jadi dia kena, orang yang banyak masa, kata ulama, banyak ni tak boleh nak letakkan satu jumlah. Bagi orang yang tak banyak urusan, tak banyak tanggungjawab, dia memang duduknya di rumah je gitu, contoh buat kerja rumah sikit, lepas tu banyak masa lapang. Kalau di sisi orang yang macam ni, 50, 100, 300 tu sikit. Berbandingkan dengan orang yang ada kerja, dia ada tanggungjawab, banyak urusan dia, tanggungjawab dia yang lain. Jadi kalau nisbah orang macam tu, 300 tu kira banyak lah untuk orang yang banyak tanggungjawab. Bagi banyak orang yang masanya banyak free, dia tak ada apa-apa, contohnya dia orang bujang ke, dia tak ada urusan apa-apa, kerja pun lebih kurang je, buat urusan rumah tangga lebih kurang je, dia banyak masa, berjam-jam. Maka untuk orang macam tu, 300 tu sikit, tak padan dengan waktu lapang dia dah. Faham tak tu? Tapi kita usahakanlah, sebab salawat ni sambil tangan menulis pun mulutnya boleh salawat. Walaupun tengah buat kerja di pejabat, tengah sapu sampah, tengah lipat baju, tengah masak, tengah apa, mulut boleh sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allah, walaupun tidak hadir hati dia. Jadi siapa yang paling banyak salawat, dialah yang paling utama mendapat syafaat Nabi SAW. Di antaranya mana? Mereka akan bersama-sama Nabi memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan salawat. Sambil buat kereta, sambil bawa motor, sambil lepak-lepak, sambil tengok TV, mulut salawat. Berlatih lah, dia semua kena berlatih, tuan-tuan. Dia kena berlatih. Sebab tu ulama meletakkan jumlah, satu hari cuba dapatkan 300. Cuba dapatkan, tak dapat hari ni target, besok cuba lagi. Sebab tu tujuan nak membiasakan. Tapi nanti bila dia dah terbiasa, tak payah dah nombor tu. Tak payah dah nombor 300 ke 1000 ke, tak payah dengan sendiri, sebab mulutnya dah terbiasa dengan bersalawat. Begitu. Tapi peringkat permulaan nak mendidik, nak mengajar, kena letak jumlah. Aku target satu hari mesti dapat 100.
Tu yang diorang buat tasbih digital lah, inilah itu. Sebenarnya itu di antara nak menolong kita. Mudah nak kira. Nanti sampai satu peringkat tak perlu dah nak kira-kira dah tu, sebab dia dah sentiasa dah. Bila lagi ni masa ada peluang lagi kita hidup 2, 3, 4 hari ni. Selawat banyak-banyak. Kata ulama, di antara persiapan yang kita nak kena buat untuk bertemu dengan malaikat maut, kena banyakkan bertahlil. Kena banyakkan bertahlil, la ilaha illallah, kena banyakkan bertahlil sebagai persiapan untuk bertemu malaikat maut. Dan selain daripada itu, berbuat baik pada ibu bapa. Buat baik pada ibu bapa, mentakzimkan ibu bapa. Dah kalau ibu bapa tak ada macam mana? Kata ulama, menziarahi dia, melazimkan ziarah makam ni. Itu cara, kata ulama, cara anak-anak yang telah tiada ibu bapanya, cara dia berbuat baik pada ibu bapa dengan menziarahi dia. Kalau waktu hidup, ada hidup lagi, makna khidmat dengan ibu bapa dia. Itu dua tu di antara amalan sebagai bekalan untuk bertemu malaikat maut, akan mempermudahkan urusannya insya-Allah. Bertahlil sebanyak-banyaknya, bersolawat sebanyak-banyaknya, dan berbuat baik kepada ibu bapa. Sebab kalau banyak solawat, banyak berzikir, biadab dengan mak bapak, tak ada bedah. Tak ada bedah. Qiyamul lail setiap malam, sampai lekuk dahi. Qiyamul lail sampai lekuk dahi ni, tapi biadab dengan mak bapak dia, tak jadi apa dah. Mengajar banyak pagi petang siang malam, biadab dengan mak bapak. Tangan guru dicium, tapi tangan mak bapak tak pernah cium. Tu orang panggil tidak tahu adab. Tangan orang lain dicium, tangan mak bapak dia tidak nak cium. Orang lain dipeluknya, guru dipeluknya, tapi mak bapak dia tak pernah peluk. Jijik. Tak dapat apa ni. Tak dapat apa. Na'udzubillah min zalik. Kita ada masa lagi nak baiki semua tu, insya-Allah. Jadi meringankan azab. Tapi syarat yang mendapat syafaat ni beriman. Orang beriman. Kalau tak beriman, memang daripada awal tak dapat dah syafaat ni. Sebab tu dalam hidup ni kita kena pastikan iman kita betul. Sebab ini peluang terakhir ni. Iman yang betul ni lah peluang terakhir untuk, ataupun kita kata tiket untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada sekarang kena pastikan iman kita, makna pegangan dalam hati kita tu, akidah kita betul. Sebab takut apabila salah akidah kita, nanti tidak beriman kita. Na'udzubillah. Bila mati dalam keadaan tidak beriman, tertutuplah pintu syafaat. Tak dapatlah sampai bila-bila. Takkan dapat. Tak ada istilah diringankan azab, diselamatkan di padang mahsyar, diselamatkan daripada tergelincir di titian sirat, boleh masuk nak syurga bersama Nabi, mendapat syafaat daripada orang lain. Tak ada. Sebab tu kena betul-betul iman ni, jangan buat main-main iman tu. Jangan buat main-main tuan-tuan, jangan buat main-main. Tak ada guna faedah pergi haji tiap tahun, pergi umrah tiap bulan, habis harta 2, 3, 4 kali, habis harta tolong orang, bantu orang, tapi tak beriman. Allah na'udzubillah. Rosak akidah. Tak ada faedah semua tu. Takkan berfaedah semua tu. Sebab tu kena takut. Di antara benda yang kita paling takut rosak adalah akidah kita, iman kita. Sebab tu kena jauhkan diri kita daripada fahaman-fahaman yang boleh menarik diri kita kepada rosaknya akidah. Ada orang dia tak peduli. Dia tak peduli masalah akidah, dia tak peduli. Peluang terakhir tuan-tuan, peluang terakhir. Kalau mati dalam keadaan akidahnya salah, habislah. Tak adalah peluang nak dapat syafaat. Mendapat iaitu bahaya yang amat berat di dalam padang mahsyar, ialah syafaat meringankan azab dengan dijalankan hisab pada sekalian manusia daripada amal dan pekerjaan yang dilakukan semasa hidup di dalam dunia ni. Maka inilah syafaat yang paling besar sekali dan yang mula-mula didapati oleh manusia pada ketika itu. Ini syafaat yang utama, paling utama sekali yang kita akan dapat, iaitu faslul qada ni.
Faslul qada. Baik, sebut dalam kitab ni dia kata apa? Tersebut dalam hadis yang pertama-tama, mudah-mudahan syafaat ke hadrat Allah Ta'ala akan segala yang berdosa itu adalah segala anbiya. Ini golongan-golongan yang Allah akan beri kepada mereka lesen memberi syafaat. Itu sekalian para nabi, sekalian para rasul. Sekalian para nabi, sekalian para rasul. Ini di antara orang-orang kanan Allah yang Allah akan bagi mereka lesen untuk menyelamatkan siapa saja yang dia nak. Orang yang dah berdosa, orang yang dah wajib kena azab, orang yang wajib masuk neraka. Tapi Allah Ta'ala bagi peluang pada nabi-nabi ni dan rasul-rasul, bagilah pertolongan kepada mana-mana umat yang kau nak. Siapa yang kau nak tolong, kau tolonglah. Tu nampak tak tu? Itu syafaat. Jadi golongan nabi-nabi. Sebab tu kena hormat nabi-nabi, kena hormat, jaga adab, jaga akhlak dengan para nabi, dengan para rasul. Jangan hina, jangan cela. Jangan hina, jangan cela nabi-nabi, rasul-rasul. Jangan takut nanti kita tak berpeluang mendapat syafaat. Kemudian daripada itu, selain daripada Nabi, Rasul, katanya di sini segala ulama yang dikatakan warathatul anbiya, itu ulama yang sebenar-benar yang mewarisi ilmu dan amal zahir dan batin daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar orang yang banyak ilmu tapi ilmunya sesat. Bukan sekadar orang yang banyak ilmu tapi amalannya salah. Bukan. Maksud ulama ni orang yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Itu sebenarnya ulama. Selain daripada dia banyak ilmu, dia takut kepada Allah. Di antara tanda-tanda dia takut kepada Allah, dia tidak membawa fahaman yang sesat, menyesatkan umat. Itu baru kata ulama. Adapun ulama, orang yang banyak ilmu tapi membawa fahaman yang menyesatkan akidah, menyesatkan syariat, itu tidak layak digelar sebagai ulama. Tapi kalau nak panggil ulama pun ulama su', ulama yang jahat, yang menyesatkan manusia, na'udzubillah. Yang mana Nabi kata mereka itu dajjal palsu. Dajjal palsu. Mereka dilihat seperti orang yang ada agama, tapi sebenarnya mereka membawa agama yang salah, fahaman yang sesat. Nabi kata dajjal palsu, na'udzubillah min zalik. Itu tidak golongan dajjal palsu, ulama su tadi tidak. Mereka tidak diberi peluang oleh Allah memberi syafaat dah. Mereka tak dapat. Ni ulama yang sebenar-benar ni, ulama yang benar-benar takut kepada Allah, betul akidah, betul fahamannya, betul amalannya, yang beramal dengan ilmunya. Mereka inilah yang akan Allah beri peluang supaya menolong sesiapa yang mereka nak. Sebab itu jangan kita jadikan ulama, orang-orang soleh ini musuh kita atas dunia. Jangan. Kita dahlah tak beramal, dahlah jahil, dahlah tak ada ilmu, dahlah tak mengaji agama, beramalnya pun tiada, kalau beramal pun tak sah, dosa maksiat tunggang hari-hari. Jadikan ulama pula sebagai musuh kita. Hina pula alim ulama, caci maki alim ulama, biadab dengan alim ulama, kurang hajar dengan alim ulama. Bagaimana kamu nak diberi syafaat besok? Bagaimana nak mendapat syafaat daripada ulama ni? Orang yang menyakitkan ulama, menyakitkan hati ulama yang sebenar, mereka adalah orang yang menyakitkan hati Nabi SAW. Contohnya waktu dunia ini, di dunia dia suka menyakitkan hati penuntut ilmu agama. Sebut dalam kitab Matal Al-Badrain kat sana awal tu, ada pembukaan kitab tu, dia kata di antara penyebab orang tu nanti dibenci oleh Rasul, tak mendapat syafaat waktu di dunia, dia memusuhi orang-orang yang menuntut ilmu agama. Orang yang menyakitkan hati pelajar-pelajar agama, budak-budak pondok, budak-budak tahfiz,
dibuat musuh, dia sakitkan hati, dia tak suka, hakikatnya dia tidak menyukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tak suka, orang yang menyakitkan hati Nabi, insya-Allah mereka tidak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tolong jaga adab kita. Sejahat apa pun kita, semaksiat apa pun kita, jangan biadab dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, yang dekat dengan Rasulullah. Jangan. Takut nanti tak ada siapa nak tolong kita. Tak ada orang sudi nak panggil kita besok di padang mahsyar ni. Keadaan yang sangat tenat, sangat genting, sangat getir, sangat bahaya. Memang sangat-sangat kita memerlukan pertolongan. Pertolongan siapa? Pertolongan orang-orang yang istimewa kedudukannya di sisi Allah. Para nabi, para rasul, para anbiya, para awliya. Maka jangan dijadikan golongan-golongan ni musuh kita, jangan. Kena baik dengan mereka, kena rapat dengan mereka, kena hormat mereka. Sejahat apa pun kita, semaksiat apa pun kita, jangan dahlah penuh dosa dengan maksiat, biadab pula dengan orang-orang yang ada kedudukan istimewa sisi Allah. Ini tak ada jalan. Nak tolong siapa selain daripada mereka itu? Nak harapkan kawan-kawan yang sama waktu dengan kita? Nak harapkan umat manusia yang sama waktu dengan kita, perangainya, akhlaknya, hatinya? Ini banyak ni akhir zaman ni tuan-tuan. Orang jahil, orang bodoh, orang tak ada agama, orang tak belajar agama, duk kutuk-kutuk alim ulama. Na'udzubillah min dzalik. Taubatlah sementara ada masa. Adakah kamu tak yakin adanya hari kiamat? Segala ulama, jadi kena buat baik dengan ulama. Paling tidak hormat. Paling tidak dalam hati ada hormat dengan mereka. Cukuplah. Insya-Allah ada harapan. InsyaAllah dalam hati kalau ada hormat, beradab, berakhlak dengan ulama, meskipun tak rapat, tapi dalam hati ada hormat, ada akhlak dengan alim ulama, orang soleh, insyaAllah akan ada harapan, insyaAllah. Tapi kalau sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, buat amal sini, buat amal sana, tapi biadab dengan alim ulama yang soleh, ini tak ada jalan. Tak ada jalan. Hati-hati. Amalan kita entah ke mana ni. Dan segala orang yang mati syahid, itu selain golongan yang memberi syafaat besok. Allah Ta'ala kata, wahai nabi-nabi, bagi syafaat. Nak tolong siapa? Silakan. Wahai ulama, nak tolong siapa hari ni? Tolonglah siapa yang kau nak tolong. Dah tentulah dia akan tolong orang yang banyak buat baik dengan dia. Dia takkan lupa tuan-tuan. Dia takkan lupa siapa yang menyakiti kita, siapa yang banyak menolong kita, siapa yang memudahkan urusan kita. Benda tu takkan dilupakan di padang mahsyar besok. Jadi apabila lah, contohlah kalau kita lah atas dunia ni, orang banyak tolong kita dalam keadaan kita susah, kita payah, tiba-tiba orang tolong kita, orang bantu kita, contohnya tiba-tiba nanti di hari kiamat Allah bagi peluang kita ni, tolonglah sesiapa yang kau nak tolong ni sebelum kena humban dalam neraka ni. Siapa yang kau nak selamatkan, kau selamatkanlah. Agak-agak siapa yang kita cari tuan-tuan, selain daripada orang yang paling dekat dengan kita, anak bini dan keluarga kita? Selain daripada tu siapa? Dah tentulah orang yang banyak menolong kita di dunia dulu. Ni si Polan ni dulu banyak tolong aku waktu aku susah dulu. Mana dia? Mari. Nampak tak? Sebab tu tak rugi kalau kita buat baik dengan orang soleh di dunia ni. Tak rugi tuan-tuan. Tak rugi. Jangan berkira. Dunia Allah bagi kita kesenangan, maka tolong mereka. Nanti di hari kiamat Allah memberi mereka kesenangan. Itu pula waktu mereka akan membalas budi baik kita di dunia, insya-Allah. Allah tu Maha Adil. Sebab tu orang yang ada orang yang Allah Ta'ala bagi atas dunia ni keluasan kesenangan dunia, tapi Allah tak bagi dia ilmu seperti mana yang Allah bagi kepada alim ulama, amalan seperti mana yang dibuat oleh alim ulama. Sebaliknya alim ulama pula tak diberi keluasan harta benda dunia seperti orang lain. Di hari kiamat besok terbalik. Di hari kiamat besok giliran orang yang mendapat kemuliaan
giliran orang-orang yang ada kedudukan di sisi Allah memberi pertolongan kepada orang yang fakir miskin amal ibadah di hari kiamat. Dia terbalik. Boleh faham tak dah? Kita dunia ni Allah bagi senang, kita senang, kita kaya, kita mewah, tapi para alim ulama, tutup guru kita Allah tak bagi keluasan harta contohnya. Maka kita menolong mereka, menolong pejuang-pejuang agama dan sebagainya, bantu mereka, tolong mereka. Itu yang tuan-tuan buat tu betul dah tu, tolong tahfiz, tolong pondok tu tolonglah tu. Mereka takkan lupa tu. Mereka takkan lupa, tapi syarat kita menolong tadi ikhlas kerana Allah. Tu ikhlas tak boleh, mesti kena jaga. Jadi di dunia ta'awanu, tolong menolong di dunia. Tolong. Nanti di hari kiamat orang-orang macam tu ada kedudukan kelebihan di sisi Allah. Maka pada waktu tu pula giliran mereka nak menolong kita-kita yang tak ada amal, tak ada ilmu ni. Kena buat baik, jaga perhubungan kita dengan orang soleh. Dan segala orang yang mati syahid, orang-orang yang mati syahid, yang mati syahid berperang fisabilillah tu, besok mereka ni pun Allah Ta'ala bagi peluang memberi syafaat. Tolong, siapa nak tolong? Tolonglah. Siapa nak tolong? Ikut dia lah nak tolong siapa pun. Selagi orang tu beriman lah. Tak beriman tak dapat. Kita contohnya, dia orang baik, tapi dia tak beriman dengan Allah, tapi baik akhlaknya, budinya, pemurahnya, cuma dia tak beriman je. Dia pula kawan rapat dengan alim ulama, dia kawan rapat dengan orang soleh. Adakah dia akan mendapat syafaat? Tak. Sebab tak beriman. Tak beriman. Maka segala ulama dan segala orang yang mati syahid, dan adalah firman Allah Ta'ala akan segala ulama pada hari kiamat. Hei ulama, wahai ulama, nanti di hari kiamat di pada masyarakat Allah Ta'ala akan beritakan, wahai alim ulama, pohonkan olehmu syafaat akan segala muridmu. Wahai alim ulama, hari ini kau berilah pertolongan kepada murid-murid kamu di dunia dulu. Siapa yang mengambil ilmu daripada kamu dulu, tolonglah, ambillah, bantulah mereka hari ini. Sebab tu kena jaga adab dan akhlak kita dengan guru kita. Dengan ulama-ulama tu kena jaga adab kita. Supaya nanti takut-takut di hari kiamat besok, aku tak mengaku kau murid aku. Aku tak mengaku kau murid aku sebab dulu kau menuntut ilmu dengan aku bukan dalam keadaan kau redha. Kau menuntut ilmu dengan aku, bukan ikhlas. Kau menuntut ilmu dengan aku, bukan kau ikhlas, kau khidmat dengan aku, bukan ikhlas. Ada tujuan dunia, contoh. Ataupun di belakang aku kau cari salah aku, di belakang aku kau umpat aku. Itu sebab tu kena jaga adab kita dengan guru-guru kita. Di antara golongan yang memberi syafaat nanti iaitu ulama. Nanti Allah Ta'ala perintah, wahai ulama, bagilah syafaat kepada muridmu. Jikalau ada mereka itu sebilang-bilang bintang di langit sekalipun. Sebanyak mana murid kau nak tolonglah. Jadi di sini kalau di dunia kita tak ada guru, malanglah kita. Atas dunia kita tak pernah berguru, tak pernah ada guru, malanglah kita. Siapa nak tolong kita? Kita tak ada guru, tak pernah mengaji. Takkan nak minta syafaat kat YouTube lah. Tok guru di YouTube, tok guru dia Google. Kena berguru. Dan adalah dibawa malaikat pada hari kiamat akan ulama dan abid. Maka firman Allah Ta'ala, segala abid, masuklah engkau ke dalam syurga. Setelah itu maka firman Allah Ta'ala, segala ulama, jangan engkau dahulu masuk syurga hingga engkau pohonkan syafaat akan barang siapa. Ya Allah, ya Karim. Allah Ta'ala kata dengan ulama, jangan kamu masuk syurga dulu selagi kamu tak tolong orang-orang yang kau nak tolong. Allah Ta'ala kata dengan alim ulama, apa Allah Ta'ala kata? Allah Ta'ala kata, jangan kamu masuk ke syurga, jangan kamu masuk syurga. Allah Ta'ala firman kepada alim ulama, jangan engkau dahulu masuk syurga, kau jangan masuk syurga dulu hingga engkau pohonkan syafaat barang siapa yang engkau kehendak.
Maknanya Allah Ta'ala kata dengan ulama, kau jangan masuk, kau tak boleh masuk syurga melainkan kau kena tolong orang-orang yang kau nak tolong dulu. Maknanya jangan pentingkan diri sendiri, kau nak masuk syurga, kau nak tinggalkan orang-orang tu. Tak. Tengok tu. Jadi ambil kesempatan tuan-tuan. Ambil kesempatan mengaji biar ada guru. Tak pedulilah guru kita tu bukan syarat dia mengaji luar negara. Dia orang soleh, dia mengajar muqaddam, dia mengajar iqra kita, tak peduli dia mengajar ilmu yang betul, guru lah tu. Bukan syarat guru ni dia mesti belajar kat luar sana. Yang penting dia menyampaikan ilmu yang betul, adab yang betul, akhlak yang betul, syariat yang betul, guru kita lah tu. Yang ngajar kita dulu-dulu tu muqaddam, daripada tak kenal huruf Quran jadi kenal, guru kita lah tu. Jangan lupakan pula. Jangan lupa, itu di antara kesilapan kita ni, yang kadang-kadang kita tak perasan. Kita lupakan guru yang mula-mula mencelikkan diri kita dengan Quran, yang mencelikkan kita dengan agama. Bila sekarang ni kita dah ada guru yang hebat-hebat, guru yang besar-besar, guru yang alim-alim, yang belajar puluh-puluh tahun, yang belajar kat luar, kita terlupa guru yang mula-mula memperkenalkan kita dengan agama. Jangan, na'udzubillah, jangan lupa. Tanpa mereka sebagai sebab, kita akan buta Quran. Itulah dia, tutup guru tu, orang kampung tu. Abu Tausi. Duduk payah keladi siapa? Arwah Ustaz Yaakob, Ustaz Gapar. Siapa lagi duk ngajar muqaddam macam ni dulu? Ustaz Zali. Ustaz Zali Kedah, yang dulu-dulu saya tak jumpa lah. Pak Wahabu lah, benda tak jumpa. Dia mengajar cerita lah. Tu jangan main tu. Asbab mereka tu lah tu. Pak Muhammad Lebay Ahmad Mukiamat. Tu tak jumpa. Siapa? Arwah Rosat Arsyad itulah. Dan tempat-tempat lain lah, di kampung lain-lain masing-masing lah, mana ada guru-guru Quran yang muqaddah. Asbab mereka tu kita sekarang boleh baca Quran, boleh baca jawi. Asbab mereka besar jasa mereka tu. Jangan main-main. Jangan terlepas pandang. Mentang-mentang sekarang kita dah ada guru yang hebat-hebat, kita lupakan. Jangan, na'udzubillah. Takut kita ni masuk dalam murid yang biadab, yang melupakan jasa guru. Jangan. Semua kita kena hormat. Semua. Sebab tu kita ni kena selalu menghadiahkan suratul Fatihah ataupun apa pun lah kepada guru-guru kita, sekalian guru-guru kita. Itu orang panggil adab kita sebagai murid. Mudah-mudahan kita diredai oleh mereka. Mudah-mudahan nanti ramai guru yang nak panggil, dia nak bagi syafaat, dia kan bertuah kita. Ramai guru yang nak panggil, yang guru tu nak tolong kita, yang tu nak tolong kita, yang tu nak tolong kita. Seronok lah kita. Ramai yang nak nolong kita. Kita dah lah fakir miskin, kita dah lah muflis hari kiamat besok, tapi ramai yang nak tolong. Contohnya Nabi pun nak tolong, Rasul pun nak tolong, ulama pun nak tolong, guru-guru kita pun nak tolong. Bertuah lah. Yang paling malang, paling celaka, tak ada seorang pun sudi nak bagi syafaat kat kita. Na'udzubillah. Ini paling celaka, besar celaka. Allahu Akbar. Maka inilah syafaat yang paling besar dan mula-mula didapati setelah sekalian manusia menerima berbagai-bagai azab dan sengsara di padang mahsyar yang tiada dapat ditanggung. Maka dengan taufik dan hidayah Tuhan, muwafakatlah sekalian manusia mencari dan mendapatkan nabi-nabi bagaimana dibawa. Jadi dengan kehendak Allah, Allah sendiri, Allah sengaja mengaturkan benda tu. Sedia kala lagi telah diatur oleh Allah. Setelah sekian lama nanti manusia berada di padang mahsyar, Allah Ta'ala akan membukakan minda manusia pada waktu tu, supaya terfikir nak pergi cari rasul-rasul tadi, dengan tujuan nak bermohon supaya mereka ini minta tolong kepada Allah menjalankan hisab. Itu dengan kehendak Allah. Iaitu mana mendatangkan, yakni bertemu, mencari Nabi Allah Adam. Semua umat, bukan umat Nabi Adam ya. Semua manusia nak pergi cari Nabi Allah Adam. Bukan sehari, bukan seminggu, bertahun-tahun nak jumpa.
Pergi cari. Sebab apa? Nak minta tolong. Nak minta tolong. Tu nama nak bertawasul lah tu. Nak menjadikan Nabi Allah Adam tadi sebagai perantaraan di antara kita dengan Allah. Sebab kita ni tak layak nak minta, ya Allah jalankanlah hisab. Tak layan. Tak layan maknanya. Nak kena jumpa orang-orang kanan ni. Tu tawasul. Menjadikan para nabi, para rasul tadi perantaraan untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah. Dengan tujuan memohon syafaat kepada Allah, menyegerakan hisab. Nak minta Nabi Allah Adam minta kepada Allah, bermohon supaya segerakanlah hisab, segerakanlah pemeriksaan. Sebab di padang mahsyar tu berpuluh-puluh tahun, ada yang kata ratus tahun, tak peksa-peksa pun di situ. Kalau kat custom contohnya, duduk kat custom tak kena panggil pun, duduk tak ada peksa pun. Kita nak masuk sempadan ni, tapi tak panggil-panggil, duduk bergelewak daripada pagi sampai ke petang. Tiba-tiba dia kata besok. Tidur kat situ. Besok pula tunggu. Tak peksa-peksa. Kan ke azab tu, kan ke susah tu. Ini padang mahsyar. Kalau kat custom mana boleh pergi kedai ke mana minum dulu, sewa hotel tidur dulu. Ni dah dalam keadaan lapar, dahaga yang sangat dahsyat, huru hara macam-macam manusia, macam-macam rupa babi, rupa beruk, rupa monyet, rupa anjing, semua ada kat situ. Na'udzubillah min zalik. Menakutkan. Maka permohonan itu tiada hasil dengan mendapat jawapan nafsi. Setelah sekian lama bertahun-tahun pergi cari Nabi Allah Adam, bila dah jumpa jawapan yang mengecewakan, Nabi Allah Adam kata nafsi, masing-masing. Aku tak berani. Kata Nabi Allah Adam, aku tak berani. Allah tak pernah murka seperti mana kemurkaannya pada hari kiamat ni. Maka aku takut kerana aku pun ada silap dengan Allah. Tak berani Nabi Allah Adam. Padahal dia Abul Bashar, penghulu ataupun ketua manusia, bapa segala manusia, nisbah kepada tubuh badan. Adapun bapa roh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah Adam bapa jasad, pun dia tak berani. Kemudian selepas daripada tu, masing-masing dah kecewa dah. Tadi bila pergi jumpa, dah jumpa dah Nabi Allah Adam, ini mestilah ni kerang, mesti selesai ni kerang. Nabi Allah Adam, Rasul yang pertama. Dah tentulah Allah akan terima. Kita pergi jumpa tu dengan penuh harapan. Dengan penuh harapan nanti sekarang akan dikabulkan permintaan dan hajat kita tu. Mudah-mudahan hajat kita dibawa oleh Nabi Allah Adam kepada Allah. Tiba-tiba Nabi Allah Adam kata, aku tak berani lah, nafsi. Masing-masing lah kecewa gitu. Hancur hati, hancur harapan. Sebab Nabi Allah Adam tak berani nak membawa hajat kita kepada Allah. Lalu kemudian mendapatkan Nabi Allah Nuh pula, pergi pula cari Nabi Allah Nuh pula. Kod Nabi Allah Nuh ni boleh tolong pula. Pun perjalanan berpuluh-puluh tahun, bukan hari ni pergi besok jumpa, petang jumpa dah, bukan, puluh tahun cari lagi. Berbondong-bondong, berduyun-duyun manusia duk pergi cari Nabi Allah Nuh pula. Dengan tujuan bagaimana yang tersebut, makna dengan niat yang sama, supaya Nabi Allah Nuh bermohon kepada Allah supaya dijalankan hisab tadi. Maka tiada hasil jua setelah menerima jawapan seperti itu. Pun nafsi juga Nabi Nuh kata. Masing-masing lah. Nafsi. Masing-masing lah. Aku pun ada salah silap dengan Allah. Aku dulu tak sabar. Masing-masing lah. Kemudian mendapatkan Nabi Allah Ibrahim pula. Lepas begitu pergi cari Nabi Allah. Ni ringkas cerita. Ni ringkas dia buat ringkas ni. Maknanya berpuluh-puluh tahun pergi pula cari Nabi Allah Ibrahim. Demikian juga tiada hasil. Bila dah jumpa Nabi Allah Ibrahim, pun Nabi Ibrahim tak berani juga. Tak berani nak minta syafaat kepada Allah. Kemudian mendapatkan Nabi Allah Musa, maka tidak juga hasil permohonannya. Sama juga nafsi. Mendapatkan Nabi Isa mohon syafaat, maka didapatnya tidak juga hasil. Pada akhirnya mereka itu mendapat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
barulah hasil syafaat daripadanya. Memohon kepada Tuhan menyegerakan hisab atas amalan dan pekerjaan sekalian manusia yang dipanggil faslul qada. Jadi Allah sengaja dengan kehendak Allah mengaturkan jumpa Nabi Allah Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, supaya apa? Nak menzahirkan kedudukan keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Rasul lain tak berani, tetapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang berani nak menolong umatnya, yang berani nak bermohon kepada Allah, nak menunjukkan Nabi kita memiliki kedudukan yang paling istimewa di sisi Allah. Kalau mula-mula kalau mula-mula Allah menggerakkan hati manusia pada waktu tu, setelah beratus tahun di padang mahsyar, Allah Ta'ala menggerakkan hati kita nak bertemu dengan Nabi SAW, dah tentulah dapat syafaat. Tak nyatalah kelebihan Nabi kita tu berbanding dengan rasul-rasul yang lain. Tapi setelah jumpa rasul tu semua tak berani, tiba-tiba Nabi kita yang dapat meluluskan hajat kita. Maknanya di situ terzahirlah, lebih zahirlah kedudukan Nabi kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, nak dibandingkan dengan para nabi dan para rasul yang lain. Allah Taala sengaja dengan kehendak Allah tu nak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah tujuan didapatkan syafaat selepas manusia menerima azab sengsara ialah supaya betul terbit syafaat itu kepada manusia, dan tujuan dijumpakan kepada satu Nabi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW juga yang dapat menghasilkan syafaat itu ialah kerana nak menunjukkan kelebihan pangkat Nabi kita Muhammad SAW daripada Nabi-Nabi yang lain, sekalipun Nabi-Nabi yang lain itu ada mempunyai syafaat juga. Nabi-Nabi lain pun ada syafaat juga, Rasul-Rasul lain pun ada syafaat juga. Bukan bermaksud Nabi lain, Rasul lain tak mulia. Tak mulia, semua para Nabi, Rasul tu semua mulia. Tapi yang terlebih mulia sekali, yang terlebih agung, yang terlebih istimewa kedudukannya di sisi Allah adalah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terpaling mulia di sisi Allah. Walaupun kita umat yang terakhir dilahirkan oleh Allah, tapi kitalah umat yang mula-mula melangkahkan kaki nanti ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak tu? Betapa bertuahnya kita tak terbalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa nikmat iman dan Islam kepada kita. Rasul lain pun membawa nikmat iman Islam juga. Tapi Nabi kita tu dia memiliki keistimewaan. Kita ni umat yang istimewa. Disebabkan apa kita ni istimewa? Disebabkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata ulama, seandainya kau mampu membuat maulid, kau meraihkan, menzahirkan rasa seronok dibangkitkan, diutuskan Nabi Muhammad SAW, seandainya kau boleh buat maulid setiap hari sepanjang umur kau takkan dapat membalas jasa Nabi Muhammad SAW. Takkan terbalas jasanya yang membawa nikmat iman dan Islam kepada kita, pada mak bapak kita, sehingga kita ni mendapat kedudukan juga yang istimewa di sisi Allah berbanding dengan rasul-rasul yang umat-umat yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli qutri untha wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim.